Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali untuk kelas kita pada minggu yang keempat hari ni. Okey, hari ni minggu keempat, 9 hari bulan Februari 2021. Okey, ada 4 hari lagi kita nak sampai ke bulan Rejab. 3 hari lagi, 4 hari lagi masuk ke bulan Rejab. Okey, sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okay. Sihat Okey, pertama sekali saya akan buat review dulu untuk tugasan. Okey, seperti biasa kita akan buat review untuk tugasan dahulu. Saya nak pergi dulu daripada ujian transisi. Baik, ujian transisi yang telah menghantar hanya 8 orang daripada 17. Okey. So ada 9 orang yang tak hantar dan kemungkinan ada yang hantar personal dengan saya sebab dia tak boleh hantar di GC. Okey, pertama. Yang kedua, exercise 1. Okey, exercise 1 ada hanya 12 orang 12 orang daripada 25 ada 13 orang yang tak hantar, pun juga termasuklah yang tak boleh hantar di GC Okey. Yang ketiga ini assignment yang minggu lepas ni. Okey, ada 10 orang saja yang dah submit di GC. Kalau campur pun saya rasa yang PM saya ada 2 orang saja yang bermasalah nak hantar di GC So yang lain ni mungkin tak ada masalah lah nak hantar tapi tak dapat hantar, saya pun tak tahu Okey. Saya nak beri sedikit teguran lah. Kalau kita tak hantar, makin lama kerja kita makin banyak Saya tuntut dan saya bagi markah ini dalam PBD Saya masukkan markah ni di PBD. So kalau kamu tak hantar kerja kan, maka PBD kamu tak akan dapat baik lah. Saya jadikan ia markah PBD dan juga kadang-kadang saya bagi markah bonus dalam peperiksaan untuk bantu dia dapat markah bonus dalam peperiksaan. Sebab tu penting kalau kita dapat satu kerja, kita cuba siapkan. Walaupun cikgu tu mungkin tak boleh buat apa-apa kat kita, tak boleh nak denda kita kan, tapi kita buatlah supaya itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar So kalau kita dapat laksanakan, jadi tanggungjawab cikgu pula. Macam sekarang saya tak menanda pun lagi kan, saya tak menanda pun lagi sebab pada saya nak menanda. Bila saya ngadap tu mungkin saya ngadap terus semua satu exercise habis. Okey, tapi bila dia tak hantar, nanti dia hantar lagi, saya kena buka lagi untuk buat correction. So saya tak nak lah. Saya harap dapat saya boleh tanda selesaikan semua dan hantar. Dan kalau ada masalah, PM lah saya. Sebab ada je kawan-kawan kamu yang PM saya, tak ada masalah, dan saya bantu untuk dia buat kerja tersebut. Termasuk juga mengajar secara personal, tu tak ada masalah. So sama ada kita nak buat atau tak buat sahaja. Okey, habis saya punya briefing dekat situ. So hari ni kita tengok apa yang kita akan belajar. Okey, apa yang kita akan belajar. Boleh nampak tak paparan saya ni? Boleh. Boleh memang ayam ni dia takkan diam selagi saya tak sembelih dia Tak apa, nanti kita tangkap kita sembelih dia. Okey, baik, hari ni kalau ikutnya kita akan masuk 1.1.2, penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Walau bagaimanapun, okey, 1.4 ini saya dah telah pun masukkan ke dalam exercise yang kedua, betul?
Exercise yang kedua tu adalah 1.3 yang kita dah buat pada minggu lalu, minggu sebelumnya, dan 1.4. Okey. So hari ni saya akan tengok jawapan beberapa orang yang dah buat untuk 1.4 ni daripada di SKP kita 1.1.2 2 Roman. Okey. Converting the octal number to the decimal number. Okay, how that we can convert the octal number to the decimal number. Okay, so mari kita tengok siapa yang bernasib baik. Saya pilih. Okay, kita tengok yang hantar ya. Yang hantar lah, yang tak hantar nak buat macam mana ya. So kita, ada orang minta masuk ke? Ada. Okay. Saya pilih dulu Amalin. Amalin apa nama dia? Okey, Nur Amalin Natasha Abdullah. Okey, saya nak tengok. Mari kita tengok sama-sama hasil kerja beliau Okey, saya besarkan yang ni. Okey, kita tengok jawapan dia. Baik. Pertama sekali tengok A 58. Kalau ada yang dah buat dekat buku tu boleh semak buku masing-masing. Tak ada masalah. Okey, tengok yang kawan kita buat ni tarikh dia buat adalah 2 hari bulan 2 2021, iaitu hari Selasa minggu yang lepas. Hari ni genap seminggu dan kita buat semakan. Okey. Baik, penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey, dia buat 58 bahagi 8 sama dengan 7 baki 2. 7 bahagi 8 sama dengan 0 baki 8. 0 bahagi 8 sama dengan 0 baki 0. Okey, dia dapat jawapan dia adalah 082. Baik, sekarang dia pun buat semakan semula. Nombor perpuluhan, nombor perlapanan yang dia dapat, ini nombor perlapanan. So dipindahkan ke dalam jadual semakan untuk mendapatkan balik nilai dalam nombor perpuluhan. Baris pertama adalah nombor kuasa 8. Okey. Disebabkan kita ada 3 digit, jadi kita telah memasukkan ke dalam ruang ini. Ingat ya, walaupun di akhirnya kamu dapat kosong ya, ia juga dimasukkan sebagai digit ya. Tapi nak memudahkan cerita, kamu tak payah masukkan pun tak apa, sebabnya dia memang tidak ada nilai kan, memang tak ada nilai. Sebabnya kosong kalau darab dengan 64 pun tak jadi apa ya. Jadi kosong juga. Okey. Jadi kat sini kita pun buat 1864. Ini adalah kuasa 8 ya, bagi nombor asas 8. Kuasa 2 bagi nombor asas 8. Okey. Baik, tengok di bawah ni 082 dia pun masukkan. Baik, bagi kuasa 2 untuk 8 kat sini adalah 1 kerana ni 8 kuasa kosong. Jadi kedua adalah 8. 8 kuasa 1 adalah 8. Kat sini adalah 8. Dan 8 darab 8, yang ni kita abaikan kerana tidak ada nilai. 8 darab 8 dekat sini dia dah pun buat, iaitu 64. 8 darab 8 ialah 64. Tetapi cuba tengok dia dapat jawapan dia. Baris pertama 0 darab 64 tambah 8 darab 8 tambah 2 darab 1. Okey. So kenapa dia cakap 0 darab 64 ada 64? Siapa ni yang buat ni? Dia ada masuk tak hari ni? Amalin ni? Ada. Okey, saya nak tanya dia lah. Dia dapat 082 nombor perlapanan dia. Bila masukkan dekat bawah ni nombor perlapanan dia, nak jadikan dia balik nombor perpuluhan, 0 darab 64, dekat sini dia buat 64. Patutnya kosong lah, tak payahlah. Okey, 8 darab 8 adalah 64. 64 tambah 2 darab 1 adalah 2. Okey. So 64 tambah 2 adalah 66. 66 sama tak dengan 58? Sama tak?
Apa dia? Sama tak? Tak sama kan? Jadi bermakna nombor yang kita convert ni salah lah. Nombor yang kita convert ni, nombor pelapanan ni tidaklah betul. Jadi kita kena semak balik kat sini, kat mana yang kita salah. Dekat 7 bagi 8. Okey, kejap saya nak tengok ada orang jawab yang betul. Kita tengok orang lain. Siapa Jawab Aiman. Aiman pun hantar lambat ni. Apa masalah Aiman? Ini pun tak ada attachment dalam ni. Tak ada attachment. Tapi turn in. Saya tengok Akil. Okey, kita tengok Akil. Okey, kita tengok Akil Ni A ke B? B. Mana A? Ke yang ni A? Sorry. Okey, ni A. Okey, kita tengok ni contoh jawapan kawan kita yang lain. Okey. Dia dapat jawapan dia 72. Okey, lain daripada kawan kita yang tadi. Dia dapat 82 kan tadi kan? Betul tak 82? 082 kan, betul 82. So sekarang kita tengok Akil buat 58 bahagi 8 sama dengan 7 baki 2. Okey, baki 2. So bermakna 8 darab 7 adalah 56. Betul tak? 8 darab 7 56. Betul-betul. Semua teragak-agak ni. Kan dah pegang kalkulator tu kan? Ke dah ada buku sekali kan? Okey. So ada baki 2. Baik, 2. 7 letak kat sini. 7 bahagi 8 sama dengan 0. Baki 7. Okey, dia pun dapat 72. Bila dia semak balik, dia jadi macam ni. Okey, tengok dia semak ya. Senang saja, 2 saja. Kenapa 2? Sebab ada 2 digit je kan? Okey. So kat sini 8 darab 7 56. Okey, 2 darab 1 2. 56 campur 2 58. Jadi semakan dengan nombor pada nombor perpuluhan dan nombor perlapanan yang kita dapat hasilnya di sini adalah bersamaan bila kita semak dia. Okey so saya nak pilih satu je lah. Saya tak nak tengok yang lain tadi. Jadi saya nak tunjuk kat macam mana kita punya kesilapan yang kita buat dalam pengiraan ini. Alright. Okey, so now kita pergi balik yang hari ini. Kita nak buat sambungan dia adalah 1.1.2 3 penukaran nombor pelapanan kepada nombor perduaan. So saya ada satu slide. I will send the slide into the GC for BBM2 today. Tapi untuk hari ini saya akan present dululah kat sini supaya semua orang nampak slide ni. Okey. Baik, kali ni kita buat adalah nombor perpuluhan kepada perduaan dan nombor pelapanan. Okey. Kalau kita tengok kita punya DSKP, dia buat pelapanan kepada perduaan. Okey. Tetapi sebenarnya semua unsur cara pengiraan ni sama saja yang telah kita pelajari. Tengok So saya bukan langkau saya slide ni dia bergabung. So nanti dalam tu dia ada tunjuk yang mana pelapanan kepada perduaan. So kita tengok. Okey, ini adalah perduaan kepada pelapanan. Okey, cara penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan dan pelapanan. Okey. Nombor perpuluhan, nombor perduaan, nombor pelapanan. Sama sahaja. Apa yang sama kat sini? Cuba tengok slide ni. Apa yang sama? Ya? Apa yang sama? Dengar tak? Nampak tak slide ni? Nampak. Nampak. Okey. Apa yang sama penukaran dan nombor perpuluhan ni kepada perduaan dan pelapanan kat sini? Apa yang sama? Pada pandangan anda. Bahagi. Apa kaedah yang kita gunakan? Semua orang takut nak jawab ni. Bukan susah pun, senang je ni. Bahagi. Ya? Bahagian berulang. Saya besarkan ni. Apa yang sama antara dua ni?
Bagi nombor genap. Bagi nombor genap. Lagi. Yang lain. Boleh on mic, tak apa, cakap. Ni kan kelas ni. Macam mana? Apa yang ni? Sama ni. Apakah persamaan di antara how we converting the decimal number to the binary and also to the octal number? Apa yang sama? Boleh tengok figure dia bagi ni. Pembahagian berulang. Pembahagian berulang. So apa kita panggil ni? Oh, pagi-pagi semua layu ah. Okay. No one? Tak boleh ni? Tak. Okey, ingat lagi tak? Ini adalah cara dengan membahagikan kepada nombor asas tersebut dan ambil bakinya. Betul? Betul tak? Betul. 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 Semua apa tu? Saya nak lebih ramai bercakap kan, supaya kelas kita ni hidup sikit. Dah kan baru minggu keempat ni. Yang rasminya baru 3 minggu kita buat kelas. 3 minggu baru, tak sampai sebulan lagi. Jangan layu lagi. Okey. Apa yang dimaksudkan persamaan antara dua ni bila kita buat ni, saya selalu buat persamaan ni. Kenapa? Kerana cara dia sama saja. So kita tak perlu pening kepala bila kita dapat satu nombor nak convert kepada nombor asas yang lain. Kita hanya perlu bahagi saja dan ambil baki dia dan kira daripada bawah ke atas. Itu saja yang kita perlu buat. Jadi selepas ni jangan lagi kita selalu confuse memikirkan how can we convert all the numbers into the binary and also into the octal. Saya biasa buat soalan macam tu. Apa saya biasa buat soalan? Saya bagi satu nombor, kemudian saya minta dia convert kepada dua asas nombor yang lain. Ataupun saya bagi satu nombor perduaan, saya minta dia convert ke perpuluhan dan perlapanan. Saya biasa buat macam tu. Sebab nanti kamu akan belajar nombor hexadecimal. It's more difficult. Tapi sama saja. Dia macam susah tapi dia sama je. Yang tu nanti bahagi pula dengan 16. Yang ni bahagi dengan 2. Yang tu bahagi dengan, sekarang kita belajar bahagi dengan 2. Ini tahun lepas kamu dah buat. Sekarang kamu belajar bahagi dengan 8. Lepas ni kamu akan belajar bahagi dengan 16. So what happened to the remain? Apa yang berlaku kepada remain dia? Baki dia semakin mengecil daripada nombor perpuluhan tersebut. Okey, cuba tengok ya. Cuba tengok. So macam ni 37, 8 dia kecil sikit, dia jadi 45. Okey. Kemudian yang ini nombor perduaan dia. Okey, bila bahagi dengan 2 dia akan jadi nombor perduaan. Tapi kita kena ingat selalulah dia punya cara membaca jawapan tersebut. Cara mengira sama saja. Okey, ada soalan tak yang slide yang ini? Tak ada. Okey, settle. So sekarang ini imbas kembali. Saya tak bagi latihan ni hari tu sebabnya saya rasa ia bukanlah satu benda yang penting. Sebab awak dah buat yang digit-digit tu. So sama saja, ia adalah tempat untuk kita tahu digit dia. Okey. Baik. Yang ni okey. Dulu form 2, masa form 1 kan, ini adalah caranya menukarkan nombor perduaan daripada perduaan kepada yang bawah ni, perlapanan. Betul? Ya, perlapanan. Okey. Macam mana cara kita menambahkan, kita mencari nombor perlapanan bagi satu-satu nombor perduaan. Okey, bagi nombor perlapanan, kita hanya berhenti untuk 3 digit sahaja. 3 digit untuk nombor perduaan dia. 0, 1, 2, 2, 7. So kalau nombornya ada lebih banyak daripada itu, contoh macam sekarang, dia pecahkan kepada
2. Nampak tak? Okey, tukar setiap 3 digit dalam sistem nombor perduaan kepada nilai setara dalam sistem nombor perpuluhan 0, 1, 2. Okey, kenapa dia cakap hanya dipecahkan kepada 3 digit? Kenapa? Okey, kenapa? Supaya mudah. Mudah okey. Okey, perasan tak apa yang dia menjadi 3? Kenapa digit dia jadi 3? Bila kita nak convert kepada nombor perlapanan dia jadi 3. Okey, sorry ni salah ni. Ni bukannya perpuluhan Okey, saya pakai slide ni slide daripada khusus. So banyaklah silapnya. Okey. Ni bukan perpuluhan je. Ini adalah perlapanan ya. Sebab bawah ni perlapanan kan. Okey, so now bila kita nak convert perduaan kepada perlapanan. Okey, topik kita hari ni betul tak? Hari ni kita nak buat adalah perlapanan dan nombor perduaan. Sama saja. Okey. So now kita belajar dah ni. Okey, macam mana? Anyone boleh bagi saya, boleh share dengan kelas why it has 3 digits only for converting one of octal number. Kenapa kita gunakan 3 digit saja? Okey? Ada? So now kalau saya bagi anda 101 112, kemudian saya minta anda convert kepada nombor perlapanan. So now dia akan jadi 010 111 dan kita add 10 in front of digit yang depan ni. Kita tambah kosong kat sini. Okey. So bila kita dapat 5, kita nak 5 nombor perduaan ni 5 kan? Betul tak 5 ni? 5 digit ni? Betul tak 5 digit ni? Betul. 5 digit kan? Betul. So ingat dalam minda kita, kalau kita dapat 5 digit, kalau kita dapat 4 digit pun, kita kena jadikan dia 6 digit. Kecuali kita dapat 3 digit. 3 digit bermakna satu nombor perlapanan. So saya nak tanya, kenapakah kita kena jadikan dia 3 digit? Kenapa tak jadi 4 digit? Kenapa tak jadi 5 digit? Kenapa tak jadi 2 digit? Sekarang ni satu nombor perlapanan bersamaan dengan 3 digit nombor perduaan. So siapa-siapa boleh bagi saya pandangan. Ada? Ya, ada ke tak ada? Ada ke? Ya, ada tak ada? Cepat. Sorry. Ya. Bagi je pandangan. Tak ada betul, tak ada salah. Saya terima atau tak terima, dua je. Kita tak panggil dia betul salah. Oh, ada orang chat kejap sorry. Kejap ada orang chat. Sebab arahan dia suruh 3 digit ke cikgu? Oh, okey, senang je dia bagi jawapan I like. Ni bukan saja-saja ni. Ni awak belajar asas nombor. So asas nombor ni kena betul. Kena make sure betul. Dia bukan saja-saja suruh jadikan satu nombor perlapanan tu 3 digit. Tak, dia tak suruh. Dia bukan saja-saja suruh. Bukan orang create formula tu saja-saja, tak. Dia ada tujuan dia. So anyone ada pengetahuan, ada pandangan sendiri, oh kenapa kita kena bagi dia 3 digit? Takkan kita tak tanya. So bila kita faham, baru kita tahu, oh okey, sebab tu kita kena bagi 3 digit. Itulah maksud saya. Dah semua dah blur dah. Ya, semua dah blur. Okey, perasan tak? Okey, perasan tak? Mana? Alah, dia nak conteng ni. Dekat sini tak boleh conteng. Saya kena buat full ni dulu. Lepas tu saya cuba conteng. Gunakan mouse saya. Saya punya pen tak sampai lagi.
Okey. Okey, macam ni. Cuba tengok sini Tengok sini. Boleh nampak? Nampak. Okey, so soalan saya senang saja. Kenapa sekarang kamu dapat macam ni? Okey, kamu dapat 5 digit, betul? This is 5 digit, right? 1, 2, 3, 4 and 5, betul? So now, bila kita minta convert kepada octal, nasiblah saya pakai ni Saya punya pen tak sampai lagi. Okey, bila kita pakai octal, sekarang kita kena asingkan digit ni menjadi 3. Untuk satu nombor perlapanan. Okey, satu nombor perlapanan kita jadikan dia 3 digit. Macam ni lah. So now, dia bukan saja-saja, ni salah ni perlapanan Okey. So dia bukan saja-saja minta kita buat macam ni, kan? Bukan dia suruh saja-saja buat, okey kita kena pecahkan dia 3 ni 3, tak. Okey, kamu tengok nilai hasil perduaan di bawah ni. Cuba tengok betul-betul. Right, 4, betul? Okey, kita tengok yang ni lah, senang kira sebab dia ada nilai. Ni ada nilai kan? Nombor perduaan ada nilai 0, tak ada nilai, 1 nilai on, betul? 1 on, 1 off, betul? Betul. Ingat lagi? Oh, okey. Dia cakap ustaz makin lama makin tanya yang form 1. Kita orang ni tak tahu apa dah ustaz dia duduk rumah tak ingat apa. Okey. Yang kedua, nilai perduaan kat sini, nilai kuasa 2 dia adalah 2. Betul? Betul tak? Okey, kalau yang ni 1. So jumlah dia adalah 7. Betul tak? Okey, ingat lagi tak takrif nombor perlapanan? Ingat tak takrif nombor perlapanan? Cik. Pusing cari buku teks cari buku teks. Awak bukan ada buku teks pun, buku teks digital je. Lepas tu puaslah cari, lepas tu kejap lagi live meeting. Okey, takrif nombor perlapanan kata digit perlapanan bermula daripada 0 hingga 7, betul? So that's why dia jadi 3 digit. That's why. So maximum of 3 digits equal to 7. Betul tak? Oh, aku yang beria. Tapi muka aku tak nampak pun. Nampak tak? What is the logical here? Apa yang logiknya kat sini? Bila sistem tu kata nombor maksimum dia adalah adalah 7, 0 hingga 7. So the digits here must be 7. Although ataupun dia hanya tak ada nilai, macam ni tak ada nilai kan, betul? Betul tak, tak ada nilai, ni kosong kan? So bermakna nombor perlapanan hasil kat bawah ni mesti 0 sampai 7 saja. Betul tak? So kalau kita letak sistem tu, ni nombor perdoaan ni lebih daripada 3 digit, dia akan jadi lebih daripada 7. Adakah itu nombor perlapanan? Tak. Taklah kan? Betul tak? Sebab nombor perlapanan bila kita convert dia mesti duduk 0 sampai 7. Tak kisah berapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit. So now bila kita dapat nombor perdoaan yang 5, kita kena jadikan dia berapa? Sekarang dia bagi kamu ni je, kamu tak nampak bawah ni. Okey, kamu kena buat apa? Dia bagi kamu 5 digit je. 5 digit nombor perdoaan, nak jadikan dia nombor perlapanan. What you need to do? Apa yang awak perlu buat? Susah ke soalan tu? Dah sarapan belum? Dah sarapan belum semua? Ke puasa? Puasa, ada orang puasa hari ni? Perempuan-perempuan puasa, nak habiskan ni, nak masuk Ramadan tak lama dah. Ya. Apa nak buat bila kita dapat, contoh kita dapat 5 kan? So kita tak boleh letak sini. Contohlah kita dapat 5 digit. Ni 5 digit kan, betul? Okey, yang 3 belakang kita boleh bubuh dia jadi 1 digit perlapanan, betul? Okey, yang depan ni dia ada 2 je. Dalam sistem kata mesti jadi berapa? Jadi berapa ni? 3, betul, 3 ni. Wajib jadikan dia 3
digit, betul. Sebab kita nak dapatkan maksimum dia tu 7, betul. So now what we need to do is added. Yes, put 0 at front of the first digit. So kita jadikan ini tambah saja. Walaupun dia tak ada nilai, tapi dalam langkah pengiraan kita mesti jadikan dia satu set 3 digit. Okey, dah faham dah. Ada soalan? Saya nak berhenti dah. Habis dah. Nak ajar tu je. Sebab ramai sangat hari ni blur. Saya tak boleh ajar banyak-banyak lah. Nanti saya ajar banyak-banyak. Semua orang blur. Lepas tu sekejap lagi dia PM saya. Saya dah buat tadi Ustaz, tak ready. Tak jumpa lah. Tak jumpa. Okay. So now awak buangkan kepala otak awak tu tentang bahagi. Sebab bahagi tu cerita nombor perpuluhan. So now yang ada adalah cerita perduaan kepada perlapanan. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, jelas saya conteng tu? Walaupun tulisan hudung nasib lah. Bahan je labu. Lawa ya. Awak tak ejek saya lah. Jauh-jauh boleh ejek saya. Depan-depan tak berani cakap lawa. Okey. Baik. So inilah rumusan yang saya nak cakap tu. Ni rumusan dia. Bagi setiap 3 digit dalam nombor perduaan, kita boleh mewakilinya dengan how many digit? 1 digit on octal number. So, lepas ni kalau dapat soalan, dia bagi kamu 7 digit ke nombor perduaan, 4 digit ke nombor-nombor yang ganjil, nombor-nombor yang genap, contohnya seperti 4, 6 okey, 5, 7, 9. How many digit? Kita jadikan dia setiap 1 digit perlapanan adalah dengan 3 digit nombor perduaan. So dalam rumus kita, senang cerita, kita buat macam ni supaya kita lebih senang. Okay. So senang nak ingat, untuk formula kita, kalau nombor perlapanan daripada perduaan, 3 digit bersamaan 1 digit. Kita buat terus macam ni. Okey, jumlahnya adalah 7, 0 hingga 7. So ini memudahkan kita nak tahu. Okey, sorry salah ni. Ini bukan perlapanan ini perduaan. 3 digit perduaan bersamaan dengan 1 digit perlapanan. Ada soalan? Okay, now tukarkan 1010 into the octal number. Ni. Okay. Sekarang. Saya pasang lagu tu kuat sangat tak? Okay. Kau tak dengar lagu? Tak dengar? Tak. Ada? Dengan sikit-sikit. Je memang. Kau kuat-kuat nanti awak dengar lagu, tak dengar saya cakap. Okey, buat. 10. Okey, siap. Boleh up dekat ni, dekat Telegram. Boleh up dekat Telegram.
Okay. Tak ada orang up lagi. Ada tak orang tak? Wes, magnet je boleh buat tu. Apa lama-lamanya? Saya boleh congak saya boleh congak kat awak. Saya boleh congak jawapan dia. 010 means 2 2. For the first digit is 001. So jawapannya adalah 12. Betul tak? 12. Tapi tak hantar-hantar pun. Saya congak je, saya tak tulis pun, saya congak je. So semua macam ni, nombor-nombor ni, so kita kena cari banyak latihan kan. Nanti saya bagi link yang universiti punya. Awak ingat, awak belajar ni yang universiti punya, ada orang ada diploma, ada buat belajar pun, degree pun ada buat belajar. So nanti saya bagi link-link dia. Awak free buat je exercise on asas nombor. Okay. So asas nombor awak akan jumpa nanti masa form 4 dalam AdMath awak jumpa, dalam matematik moden pun awak jumpa kan. So bila awak dah mahir, awak tengok pun tahu okey ni jawapan dia 1, ni jawapan dia 2. So benda tu automatik terus keluar je. Alright. Okay, so ni dah hantar. Alhamdulillah, terima kasih Hafniz. Betul macam itulah cara kita buat sebab saya minta dalam peperiksaan pun kita buat macam gini biasanya saya akan bagi kotak dan minta isi saja. Okay, so saya tak nak ada macam-macam jenis kotak lah. So kalau kita belajar ada 3 jenis, 3 je baris dia, 3 lajur dia, so kita buat yang sama kan. So kemungkinan ada cikgu lain dia ajar buat kotak yang macam lain, ataupun tak ada kotak pun ada kan. Tapi kita belajar lebih disiplin, cantik sikit cara kerja kita. Okey, sekejap saya nak slowkan sikit sebab mengganggu saya lah. Takut kat saya ni kuat juga bunyi dia. Okey, habis kat sini. Okey, ada soalan tak? Simple saja hari ni. Tak ada. So kita ada 10 minit. Kalau nak sambung pun saya tak nak lah ni. Okey, ni jawapan dia Ada jawapan kat sini tadi. Inilah yang kita buat tadi, 10-10. Okey, nampak tak? Dia tak ada pun tambah lagi kosong-kosong kat depan, betul? Kenapa dia tak buat? Sebab kosong tak ada nilai. Pun dia tak ada nilai. Yes, dia tak ada nilai. So kenapa kita buang masa buat benda yang tak ada nilai, tapi kita dah tahu dah benda tu tak tulis pun tak apa. Okey. Tapi kalau kita untuk belajar, kita buat je lengkap kan. So kita ada 6. Kalau kita ada 6 digit, kita buat 3-3. Kita dapat 4 digit je, tapi kita jadikan dia 6 digit. So dia tak ada kesalahan. Sebab dalam cara dia penukaran dibuat tu memang dia ajar begitu. Jadikan, lengkapkan dia punya digit tu supaya kita boleh convert dia kepada oktal dengan cantik. Okey. Go. Ya. Kalau dalam peksa kena letak ke kosong-kosong? Nak bubuh tak salah, tak bubuh pun tak salah. Okey, boleh. Boleh je kan? Okay. So now kita buat backward sikit. Kita buat backward dia. So now how can we counter count from the octal number to the binary number. Sekarang ni kita pusing pula. Tadi kita dah clear dah bagaimana nak convert perduaan kepada perlapanan. Sekarang kita patah balik jadi perlapanan kepada perduaan. Okey. Agak-agak nak jadi macam mana ni? Cuba buat sekejap. 73 8. Nak jadikan dia balik jadi nombor perduaan. Tadi saya first slide tadi saya dah tunjuk lah sebenarnya jawapan dia. Sebab tu saya tunjuk yang tu dulu. Saya cakap what is the similarity between we are converting the decimal to the octal and also the
binary, right? So now kita nak tukarkan perlapanan menjadi perduaan. Okay, how can we convert 73 4 octal number to the binary number? Bagi tu. Tahu? Buatlah. Buat, hantar, tunjuk. Sekejap. Sekejap. Setiap kali kelas ready lah awak punya buku tu. Nak buat cantik-cantik pun tak apa, tak buat cantik-cantik pun tak apa. Janji you have the notebooks or the kertas kosong ke apa ada kan. Dengan kalkulator satu, dengan kelas saya senang. Ada pensel, pemadam cukup. Tak payah pen-pen pun tak apa. Pensel senang. Nak salah boleh padam. Boleh betulkan. Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada wang ringgit. Rezeki termasuklah keluarga yang bahagia dan beriman. Okey, dah. Dapat? Tengah buat. Tengah buat. Saya cari lagu yang rancak-rancak sikit. Sendu. Okey, dah. Cikgu sabar kejap-kejap sikit lagi. Tak apa, tak apa. Kita ada 5 minit lagi. Okey, dah. Dah. Okey, ada seorang hantar. Okey, mari kita sama-sama tengok jawapan hantar kawan kita hantar. Ni jawapan tadi. Okey.
Okey, ni jawapan jawapan dia adalah 001001. Okey, siapa lagi dapat 001001? Saya tak nak bincang betul ke salah. Saya cuma nak tengok jawapan je. Dia dapat jawapan dia 001. Okey, 001. Okey, ada lagi tak? Saya tunggu seminit lagi. Dah hantar. Ada lagi dah hantar. Oh, ada lagi dah hantar ya. Okey, yang ni siapa tadi? Yang atas ni tadi Fikri dapat 001. Kita tengok ini 001. Okey, dia pun dapat sama 001 Okey, kalau saya tengok jawapan awak ni secara logiknya, bila saya pindahkan 001, saya akan dapat jawapan perlapanan dia adalah jawapan perlapanan dia jawapan perlapanan dia adalah 11 tau. 11 11 bukan 73 bukan 73. Okey. Saya cakap terus je. Secara logiknya jawapan 001 saya hanya akan dapat jawapannya adalah 11 11 oktal. Bukan 73 oktal, bukan 73 oktal, bukan ya. Saya dapat 11 oktal. So what you are converting with what the number given are not match. Kalau saya kira jawapan awak lah. So saya nak tengok lagi, ada ke tak orang lain bagi jawapan? Okay, Fatin. Allahu Akbar. Kecil punya. Okay, punya lah ya. Dia snap yang tu je. Lepas tu siap crop lagi. Okay. Okay, so jawapan kita bagi tu salah lah ya. Salah. Salah lah. Okay, betul tak? Kenapa saya cakap salah? Okay, sekarang awak masukkan yang awak buat tu dekat sini. Cuba masukkan dekat sini. Masukkan dekat sini. Okay, 001. Awak cari buat jawapan kat bawah ni. Awak akan dapat jawapannya adalah 1. Betul? Betul tak? Berapa jawapan dia? 1/1, right? 1/1, betul? So 11 kan jawapan dia kan? Betul tak? Awak dapat tadi 001. Bawah ni mestilah dapat balik 73. 70 berapa tadi saya bagi? 78 ke 73? 73, right? Betul tak? Bawah ni patutnya sini 7, sini 3, betul? Betul tak? Betul. So patutnya awak hanya perlu buat apa? Manipulate sahaja the digits, all the things. Okay, so kalau saya akan buat macam ni. Ni saya tak tunjuk cara kira betul saya nak, sebab dia kata macam mana nak buat. Kalau saya akan buat macam ni. Okay, saya akan buat macam ni. Dia kata sekarang ni 7, dia nak jawapan dia 7, 3, betul? Betul tak? Betul tak? So now awak hanya perlu cari dekat sini yang mana boleh dapat nilai 7. So senang nak tahu, 3 digit kau nak nilai 7 adalah 1, 1, 1. Betul tak? Betul. Okay, so now nak dapat nilai 3 adalah 0, 1, 1. Betul? Betul tak? 2 tambah 1, 3. Betul? Betul? Betul tak? 4 tambah 2 tambah 1. Jawapan dia 7, betul? So jawapan dia adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1. Itu jawapan dia. Oh. Oh,
Saya dah bagi jawapan dah sebenarnya tadi, tapi sebab awak awak fikir advance sangat, jadi dia serabut lah. Oh, okey. Nampak? Oh, kalau tahu tadi buat macam ni. Okey. Okey. Ada soalan situ? Tak ada. Okey, tapi cara nak convert dia bukan macam gini ya. Jangan buat macam gini. Ini untuk saya tunjuk kat awak sebab dia bagi 2 digit tadi. So awak tak tahu nak kira. Jadi awak masukkan balik dalam ni. Jadi awak dapatkan nilai penuh dia. Dapatlah 73 tu. Okey. So sebenarnya cara kita nak buat 738 ni adalah macam gini macam gini. Tapi saya pelik lah, kenapa awak bahagi tak dapat ya? Kenapa awak bahagi tak dapat ya? Tak ada Tuhan. Ya. Okey, apa silap awak buat? Cakap dengan saya. Apa silap yang sebenarnya awak buat? Kalau tengok. You cannot divide 2 digits of octal number into the binary number. Boleh tak? Dia buat macam tu. Tak boleh kan? Kita kena pecahkan digit dia. Kalau dia bagi 73, 7 bahagi dengan 2, 3 bahagi dengan 2. Sebab apa tadi? Sebab apa rumusan dia tadi? Rumusan dia adalah 1 digit perlapanan bersamaan dengan berapa digit? 3 digit oktal. Jadi kita kena pecahkan 3 digit oktal. 3 digit perduaan. Jadi kita kena pecahkan dia menjadi satu digit. Tak boleh kita gabungkan dia. 73 tu 73 bahagi dengan 2. So kita akan dapat jawapan yang betul. So jawapan yang betul dia macam ni kan? Macam ni. 2 bahagi 7. Okey, 7 bahagi 2. Okey, dia dapat jawapan dia. Okey. Kemudian 3 bahagi 2. Okey. Kat sini kemudian 2 bahagi 1 bagi 2. Okey, so dia dapat jawapan kat sini. 1 1 1. 2 bahagi 7, 2 bahagi 3. Okey, dapat kat sini hasilnya adalah 6. Okey, 2 1 1 1, 3 1 1. So dapatlah kat sini 0 1 1 1 1 1. Tapi cara yang saya bagi tadi boleh buat tak kalau 2 digit? Boleh buat tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, nampak? So, caranya adalah asingkan setiap digit bermula dari kanan, tukarkan setiap kepada perdoaan, mesti mempunyai 3 digit setiap section. So, tak susah lah. Kita hanya perlu buat macam ni saja. Macam ni, atasnya kosong kan? So, dibaca daripada bawah. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okey, so saya akan bagikan latihan yang ini dalam slide ni. Boleh tengok sekali dengan slide ni. Boleh tak? Untuk minggu ni. So kelas kita tak ada, saya tak ngajar dah. Hari besok kelas kita hari besok ke hari Khamis? Esok kan? Kelas kita hari besok saya tak ngajar. Awak terus buat latihan yang ada dalam ni. Boleh? Okey, so yang ni dia ada latihan 1 dan 2 sahaja. 1 daripada perlapanan ke perduaan, yang kedua daripada perduaan ke perlapanan. Boleh? Okey, so saya akan letakkan slide ni di BBM. Kemudian saya akan letak satu assignment. Tapi soalan ni awak ambil dekat BBM, boleh tak? Boleh. Okey, so dia sebagai material lah. Soalan dalam material, tapi assignment hantar dekat link assignment sahaja. Ada soalan? Tak ada. Kalau free buat hari ni, tak faham boleh PM saya. Ada masalah apa-apa pun boleh PM saya. Kalau masih lagi tak faham, nanti boleh PM saya. Saya cuba ajar pesara. Okey. Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Sebelum berakhir, kejap. Sabar. Ya? Kita tak cuti Khamis ni. Ya? Kita tak cuti raya Cina. Tak. Saya dah bagi kerja ni kan? Kita buat je lah. Buat je. Kita tak raya Cina. Siapa nak raya Cina ni? Ada orang nak raya Cina? Raya Cina bermula hari Rabu, Khamis, Jumaat. Esok lah. Hari ni last.
Ustaz? Kan saya dah bagi tahu dah tadi. Saya bagi kerja ni masa kelas esok PM lah saya. Okey, kerja dah siap cikgu. Okey, semua tak ada masalah. Kalau semua senyap je lah. Saya tak tanya apa lah. Farah main-main. Okey, faham tak? Faham ke tak faham? Okey, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Okey, that's all for today. Thank you for your time. Thank you for your concern about the lesson today. I hope apa yang saya tunjuk ajar hari ni memberi manfaat dan memberi kesan dan memberi pemahaman yang tinggi kepada setiap orang. Setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeza, tetapi saya cuba memberi satu gaya pengajaran yang boleh memberi kefahaman kepada majoriti pelajar. Kalau tak faham juga boleh PM saya. Saya bagi personal PDP untuk menerangkan. Saya buat kecil je. Satu topik tu kecil supaya awak dapat pegang dan tak lepaskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, that's all for today. Kita tangguhkan kelas kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Salam. Okay, bye. Terima kasih Ustaz. Sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay, thank you.